rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dapat lagi kita sambung apa yang kita tangguhkan pada minggu lepas, iaitulah kita masih lagi ataupun kita sambung lagi tafsir menggunakan tafsir Ibn Kathir, tapi tak lengkap lah, lebih kepada ringkasan. Kita dah masuk surah Al-Baqarah, dan kita pun dah bincang beberapa ayat minggu lepas, dan sebagai muqaddimah surah Baqarah ni untuk sama-sama kita dapat amalkan, iaitu yang pertama, bacaan dua ayat yang terakhir. Nabi SAW sebut siapa yang membaca dua ayat terakhir pada malam hari Fatah, dua ayat itu telah cukup bagi dia, yakni cukup untuk dia. Ayat ni menghalang dia daripada perkara-perkara yang tak baik, sama ada yang bersifat halus ataupun mudah-mudahan termasuk juga dalam kesusahan yang bersifat zahir, yang nyata. Kemudian begitu juga hadis tu hadis Muslim. Kemudian begitu juga hadis lain, Nabi SAW sebut, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. Bacalah suratul Baqarah di dalamnya. Kemudian antara lain Nabi SAW sebut, bacalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia panggil Zahrawain kan, Zahrawain. Pada hari kiamat, Al-Baqarah dan Ali Imran ni akan menjadi ghamamatan, seolah-olah apa panggil, awan mendung yang memayungi pembaca dia. Dia menjadi tuhajan, dia apa, berhujah bagi pihak kita. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi bacaan tu jugalah, mudah-mudahan dengan kita hadirkan hati, kita membacanya dengan kita cuba memahami kehendak dan tuntutan ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian ada kemungkinan besar tak habis, memang tak habis 30 juzuk, kita dapat mana mampu lah. Tapi sebenarnya tak kisah, walaupun sedikit. Sebagaimana kita tahu sahabat, dia kata 10 ayat aku tak akan pindah selagi mana aku tak amal, tak faham dan tak amal. Kisah itu, kisah-kisah yang bagaimana para sahabat dengan bagaimana mereka muamalat mereka dengan Al-Quran, yang itulah yang menjadikan tertegaknya Muhammadiyah ni. Siapa pernah baca tentang gerakan Muhammadiyah di Indonesia kan, Syekh Ahmad Dahlan, Darwish, dia ada cerita dah, lama dah cerita dia, tahun bila dah, 2010, 2011 tu, cerita Sang Pencerah. Siapa yang belum tengok mungkin boleh masukkan list cerita ni, sebab cerita ni bukan hiburan lah pada saya. Dia kemungkinan besar siapa tengok cerita ni dia akan menangis, dan yang kedua dia punya semangat akan macam menyerap sikit semangat Syekh Ahmad Dahlan, pengasas Muhammadiyah. Anak-anak murid dia masa Syekh Ahmad Dahlan ni mengajar tafsir, hari-hari dia ajar surah Al-Ma'un. Kemudian saya pernah dengar cerita ni, kita ulang je lah. Hari-hari
Syekh Ahmad Dahlan ni dia mengajar surah Al-Ma'un. Kemudian anak murid dia kata, Kiai, surah ini dah banyak hari dah ulang ni. Kenapa kita pindah ke pelajaran yang baru? Kemudian Kiai Ahmad Dahlan ni dia kata, kamu nak pindah surah baru, kamu dah amal dah surah ni. Maka antara gerakan Muhammadiyah ni dia kutip semua anak-anak jalanan, ibu-ibu tunggal, dia berikan tempat perlindungan, berikan rumah, berikan makan. Diorang menyantuni orang susah. Surah Al-Ma'un ni kan itu dia. Itu dia punya tuntutan dia, surah Al-Ma'un. Maksudnya dia sikit tapi dia berbekas dalam kehidupan dia, dalam amalan dia. Jadi mudah-mudahan insyaAllah kita dapat mengambil semangat Kiai Ahmad Dahlan. Lama dah tiba-tiba teringat pula. Saya teringat nak cerita Kiai Ahmad Dahlan ni sebab saya rasa macam tak habis je kalau nak baca tafsir ni kan. Tapi bila ingat tu, tak apa, tak habis pun. Yang penting kurang-kurang ada sikit-sikit berbekas dalam hati pun jadi. Di hati saya sendiri sebenarnya, bukan kepada ibu-ibu, ayah-ayah. Khusus pada hati saya. Okey. Seterusnya, kita sambung ayat yang ketiga, surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini adalah yang pertamanya, dia satu daripada tafsiran al-muttaqin, orang yang bertakwa. Ayat yang kedua itu kita baca dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin kan, al-muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada perkara ghaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Alladzina, mereka yang yu'minuna, mereka yang beriman bil ghaib, dengan ataupun kepada perkara ghaib, wa yuqimuna as-salah, mendirikan solat, wa mimma, dan mimma, daripada apa. Daripada apa. Maksudnya bukan semua, mimma, sebahagian kan. Mimma razaqnahum, apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan sebahagian daripadanya. Okey. Itu adalah terjemahan bagi ayat ini. Apa itu alladzina yu'minuna? Apa itu iman? Iman pada sudut bahasa dia adalah bermaksud membenarkan, mempercayai, tasdiq. Tasdiq. Maksudnya aku percaya kat kau. Kepercayaan tu adalah maksudnya kepercayaan yang datang daripada hati. Dia percayalah. Tidak ada syak, kawan dia ni memang dipercayai. Contoh, nak bagi pinjam kat kawan duit, dan kawan ni memang dipercayai, dia bukan jenis melipat kawan. Dia jenis memang kalau dia pinjam dia akan usaha bayar. Jadi aku percaya kat kau tu, maksud iman tu. Maksudnya dia ada mempertaruhkan kepercayaan. Tu dari sudut bahasa. Dari sudut syarak, iman ialah i'tiqad, lisan dan perbuatan. Maksudnya dia adalah gabungan tiga apa orang panggil? Tiga unsur iman ni. Dia yang pertama memanglah i'tiqad, kepercayaan kita kepada agama, kepada Allah dan Rasul. Kemudian i'tiqad itu adalah benda yang dalam hati. So, bagaimana ianya terbukti untuk diketahui bahawa seseorang itu beriman, maka dia mestilah dengan ikrar, dengan lisan dia. Ikrar dengan lisan. Kemudian, apabila dia telah ikrar dengan lisan, i'tiqad dalam hati dan ikrar dengan lisan itu
tidak cukup untuk membuktikan iman. Dia mesti dibuktikan sebenarnya dengan amal, perbuatan dengan jawarih, dengan tubuh badan. Maksudnya iman ini dia tak boleh lepas daripada 3 unsur ini. I'tiqad, ikrar dengan lisan, bukti dengan perbuatan. Okey. Tetapi sekiranya seseorang itu didesak ataupun diugut untuk meninggalkan agama dengan ugutan bunuh, contoh ugutan yang menyebabkan cacat seumur hidup ke dan sebagainya, ketika itu seseorang itu diharuskan untuk melafazkan perkataan kufur dengan syarat foundation dia, tu sebab iman tu dia sudut bahasa i'tiqad, foundation dia kekal, iaitulah dia panggil hatinya kekal i'tiqad tentang kebenaran agama walaupun lisannya dipaksa untuk bercakap dengan perkataan yang kufur. Okey. Kemudian sifat iman ni dia boleh bertambah dan berkurang. Sifat iman ni dia boleh bertambah dan berkurang. Kalau kita buat baik, kalau kita buat amal soleh, so dia akan bertambah. Kalau kita baca Quran, kemudian hati kita tersentuh dengan bacaan itu, dengan konteks ataupun dengan isi kandungan ayat, sesuatu yang ayat yang kita baca, dia bertambah. Ada hari dia berkurang. Itu sifat iman. Kita malas sembahyang, tinggal sembahyang sunat, kita buat tak baik sangat. So ketika itu berkurang iman seseorang itu. Ada orang dia baca Quran, dia tak bertambah iman dia. Tetapi pada satu hari, dia baca ayat yang sama, mungkin bertambah. Apabila mungkin ketika mana dia membaca, dia mendapat maklumat, contohnya berkaitan dengan ilmu kesihatan, ilmu sains dan sebagainya. Dan maklumat sains tersebut dia mempunyai hubungan kait dengan ayat Quran. Menyebabkan ketika dia baca ayat Quran itu bertambah iman dia, bertambah kepercayaan dia, bertambah kuat, kukuh keimanan dan kesungguhan dia untuk nak menjadi hamba Allah yang baik. Itu maksud iman dia boleh bertambah dan berkurang. Kemudian ada juga yang mentafsirkan iman pada ayat ni ialah takut. Maksudnya alladzina yakhshawna bil ghaib, mereka yang takut. Takut ke ghaib. Sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf ayat 33. Man khasyir rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Siapa yang takut kepada Allah ketika bil ghaib, ketika tak ada orang, ketika orang tak nampak. Wa jaa biqalbin munib. Dan mereka itu datang kembali kepada Allah dengan hati yang kembali, munib, bertaubat. Sifat orang bertakwa ni, orang mukmin ni, dia sebenarnya dia percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia takut dengan Allah, dia beriman dengan Allah ketika mana orang tak nampak. Kerana apa? Kerana ketika itu dia tahu Allah nampak. Itu maksud iman yang dihadirkan dengan pembuktian perbuatan. Kerana itu yang paling susah. Kita nak jadi baik orang, lebih mudah berbanding kita nak jadi baik di sebalik orang tak nampak. Kita nak jadi jahat, lebih mudah kalau orang tak nampak berbanding kalau orang nampak. Sebab itulah banyak kejahatan malam. Di samping dia takut ditangkap, dia juga malam tu adalah sifat dia. Orang tak nampak. Okay.
Itu maksud iman. Jadi iman selain daripada maksud yang hakiki dia boleh juga ditafsirkan ataupun ada juga yang mentafsirkan sebagai khasyah, takut. Okey. Al-ghaib. Apa maksud al-ghaib? Alladhina yu'min, mereka yang percaya, beriman kepada ataupun dengan al-ghaib. Dengan al-ghaib. Bahasa Melayu dia ghaib. Ghaib. Ghaib ni tak nampak. Benda yang tak nampak lah. Kalau siapa orang Kelantan dia panggil rok tu, kalau salah betul kan ada orang Kelantan. Saya pernah ada Kelantan kat dulu. Rok ni hutan semak lah. Jadi tak nampak. Ghaib. Jadi ghaib ni adalah secara literal dia benda yang tak nampak. Jadi apa maksud beriman dengan perkara ghaib? Iman kepada Allah, Rasul, hari kiamat, kitab, syurga dan neraka, kehidupan selepas mati, qada dan qadar. Iman kepada perkara ghaib ialah iman yang tertinggi. Benda yang tak nampak tapi kita percaya. Tapi kata afdalul iman. So sebab tu lah dari sudut keimanan kepada Rasul, percaya kepada apa yang diturunkan kepada Allah, diturunkan oleh Allah kepada Rasul, dari satu sudut Nabi SAW sebut kita lebih baik daripada para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna? Aslamna ma'aka wa jahadna ma'ak." Faqala na'am. Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Wahai Rasulullah, sahabat tanya, adakah di sana, maksudnya ada tak orang lain yang lebih baik daripada kami? Kami ni beriman dan berjihad dengan kamu. Baginda menjawab, ada. Mereka ialah manusia yang datang selepas kamu. Mereka beriman kepada aku. Sedangkan mereka tidak pernah melihat aku. Ada satu riwayat, walaupun ada pertikaian pada riwayat tu, tapi menarik dialog. Apa benda yang mengagumkan kamu? Kemudian malaikat. Malaikat ada sesuatu yang mengagumkan. Kemudian apa yang nak dikagumkan dengan malaikat? Mereka itu tak mungkin nak buat jahat. Mereka itu berada di sisi Tuhan. Confirm baik. Kemudian, kalau macam tu yang mengagumkan ialah Rasul, para Rasul. Kemudian dijawab apa yang nak dikagumkan kerana mereka diturunkan wahyu kepada mereka. Kalau macam tu kami beriman dengan Rasul. Apa yang nak dikagumkan dengan kamu? Kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Jadi apa yang mengagumkan? Yang mengagumkan ialah mereka-mereka yang tidak melihat aku, tidak menyaksikan Quran diturunkan, tetapi mereka percaya, mereka beriman kepada aku, beriman kepada Allah dan Rasul. So, iman memang satu yang unik. Memang dia adalah satu yang tidak boleh nak ternafi walaupun kita tak lihat. Yang menjadikan lebih lagi istimewa ialah kita tidak menyaksikannya dengan mata kepala, hanya datang melalui periwayatan, datang daripada mushaf yang ada di tangan kita, tapi kemudiannya Allah memberikan hidayat untuk kita mengikuti jalan itu. Jadi kena hargai. Okey. Seterusnya, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menunaikan solat fardu, maksud menunaikan wa yuqimuna as-salah, mereka orang beriman ni ataupun orang bertakwa ni, yang pertama mereka tengok. Kita tengok macam mana ayat ni dia mentafsirkan iman itu sendiri. Orang bertakwa itu dia mula tadi dia beriman,
Maksudnya itu dari sudut i'tiqad. Kemudian iman itu dia mesti dibuktikan dengan perbuatan. Di sini perbuatan menunaikan solat fardu. Mereka yang bertakwa itu menunaikan solat fardu dengan menjaga waktunya, menyempurnakan wuduk, rukuk, sujud, tilawah dan khusyuk. Maksudnya solat itu dipelihara. Solat itu dipelihara. Dan solat sunat tu adalah menampung solat wajib yang mungkin ada cacat celanya. Okey. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Maksudnya kita membelanjakan sebahagian daripada rezeki kita. Kita membelanjakannya ataupun kita mengeluarkan infak. Infak yang dimaksudkan di dalam ayat ini merangkumi infak yang wajib dan infak yang sunat mengikut turutan dia lah. Mengikut turutan dia yang mana kita sedia maklumah sebagaimana kita dah maklum tentang kalau telah cukup haul dan nisab maka wajib zakat. Kemudian di sudut nafkah siapa yang mesti didahulukan, isteri dan anak-anak, kemudian kaum keluarga dan sebagainya, jiran tetangga dan sebagainya. Cuma dia ni mungkin sedikit selingan. Saya ada baca satu macam orang tulisan di Facebook. Ramai juga orang share. Dia kata kalau isteri kematian suami, maka yang menjadi tanggungjawab memberi nafkah kepada isteri itu dalam tempoh iddah kematian tu ialah keluarga suami. Dia ramai orang share, tapi dan malangnya ramai yang share tu ada yang patutlah dari sudut ihsan, ya betul, memang mereka kenalah memberi ihsan kepada wanita yang telah kematian suami, tetapi tidaklah sehingga kita mengubah hukum yang ada. Kerana kewajipan nafkah kepada seorang wanita yang kematian isteri, kalau dia tidak mampu untuk menanggung diri dia sendiri, maka kewajipan tu jatuh kepada ahli waris wanita itu, mak ayah dia, adik-beradik ataupun adik-beradik dia. Okey, sambung balik sambung balik pada fokus. So infak yang dimasukkan dalam ayat ini ialah infak yang wajib dan infak yang sunat. Qatadah berkata, Qatadah ni nama dia Qatadah bin Da'amah. Qatadah bin Da'amah ni seorang tabi'in. Beliau berkata, infaklah harta yang Allah beri kepada kamu. Ia adalah pinjaman dan deposit daripada Allah. Bila-bila je dia boleh diambil semula. Maksud dia, kita ni macam Allah meletakkan deposit duit. Macam akaun, kita punya akaun simpanan, kita letak ada deposit duit masuk dalam bank. Kemudian orang kita boleh ambil bila-bila duit tu, bukan duit bank tu, duit kita kan. Kita bagi ataupun satu benda yang Allah beri, orang beri kita pinjam. Orang beri kita pinjam. Bukan hak orang tu benda tu, hak kita kan. Bukannya maksudnya benda tu adalah kita punya, bukan kita punya. Jadi infaklah harta yang Allah beri kepada kamu kerana bila-bila je boleh tak ada. Dia panggil apa? Infak ni adalah tabung sebenarnya. Infak ialah tabung. Tabung kita yang hakiki. Bukanlah tabung ataupun simpanan kita di bank yang semakin bertambah digitnya itu. Tetapi tabung yang hakiki ialah tabung akhirat. Tabung yang boleh menyebabkan kita berbahagia di hari ataupun di kehidupan yang lebih lama. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu itu yanfad, akan sirna. Apa yang ada di sisi Allah baq, kekal. Okey.
ayat ini digabung di antara solat dengan infak. Solat dan infak ataupun zakat disekalikan, maksudnya disebut secara bersama di dalam Al-Quran sebanyak 28 kali dalam Al-Quran. Solat ialah kerana apa? Kalau kita boleh nampak dengan jelas sebenarnya, solat ni dia adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala dan zakat ialah ihsan ataupun hak kepada makhluk, hak makhluk. So agama dia sentiasalah beriring di antara kita menjaga hak Allah dan juga menunaikan hak manusia. Sebab itulah kita ramai orang dia tak perasan ataupun okey, saya nak, bukan ramai orang tak perasan, saya nak kongsi seorang guru saya dulu masa belajar dulu. Dia orang kaya. Dia siap ada satu rancangan khusus kat TV. Dia profesor di universiti. Dia kata, aku tak pernah mengulang, ni semangat, dia bagi semangat lah. Aku tak pernah mengulang haji. Aku buat haji sekali je. Dia kata, kenapa? Kenapa aku nak pergi haji banyak kali? Aku buat sekali, yang seterusnya aku dapat pahala haji tapi aku tak payah pergi. Dia kata. Dia bantu, dia sponsor ramai orang untuk pergi haji. Maksudnya dia sponsor orang. So maksud dia, haji tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian infak tu adalah hak manusia. Yang mana kita tunaikan hak manusia tetapi kita dapat dua. Iaitulah kita dapat redha Allah dan kita dapat gembirakan orang. Tapi kalau kita dari sudut infak ataupun kita dari sudut kita menunaikan ibadat yang mana ia menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala, dia hanya kita mendapat redha Allah. Tapi part yang kedua, menggembirakan makhluk yang lain, unsur kasihan kepada makhluk lain tu tak ada. So ada satu saja yang dapat. Kalau kita buat baik ke orang, kita dapat dua. Okey, faham sebab itulah kalau kita Allah beri kita sedikit kelapangan rezeki dan kebetulan kita pun bukan duduk dekat kawasan yang elit, jiran-jiran mungkin kurang nasib baik berbanding kita, daripada kita mengulang-ulang pergi umrah, maka kita sponsor jiran kita pergi umrah. Kita dapat pahala umrah mudah-mudahan, kita dapat gembirakan orang. Lebih lagi sebenarnya di sudut tu lebih di sisi Allah memang lebih banyak. Kalau kita perasan juga satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni Yahudi yang menerima Islam. Dia adalah orang yang paling mulia di kalangan pemimpin orang Yahudi, anak pemimpin orang Yahudi, orang yang paling pandai di kalangan Yahudi. Abdullah bin Salam ni, sebelum masuk hadis ni, tak apalah, sambut baca terus hadis ni lah. Dia tanya, bagaimana nak masuk syurga dengan sejahtera? Kan, Nabi SAW sebut, at'imut ta'am, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu wan nasu niyam. Ada 4. Yang pertama, beri salam. Sebarkan kesejahteraan. Maksudnya, kalau dari sudut zahir, bagi salam lah, Assalamualaikum. Tapi dari sudut yang lebih luas, memberikan kesejahteraan kepada orang. Senyum ke orang, maksudnya hubungan yang baik dengan orang. Tengok, hubungan sesama manusia. Yang kedua, bagi makan, memberi ma'at'imut ta'am, bagi makan. Nanti kalau boleh buat kenduri dah, nanti kalau dah tak ada apa dah, boleh buat kenduri, saja je buat makan-makan. Jemput jiran tetangga, jemput orang susah. Kan. Yang ketiga, wasilul arham, hubungkan silaturahim.
Maksudnya sesama ahli keluarga yang mempunyai hubungan rahim. Yang keempat, wasallu wan nasu niyam. Solat kalangan ketika orang tidur. Ada empat, tiga sesama manusia. Satu je di antara hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama ni adalah rahmat, rahmat untuk semua orang. Kita menjadi ejen rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Okey, seterusnya solat ialah ibadah badaniyah dan zakat ialah ibadah maliyah. Solat ni ibadah badan. Maksudnya kita guna tenaga lah sikit walaupun tak banyak. Dan zakat ialah ibadah harta. Maksudnya ibadat ni dia merangkumi dua unsur, badan dan juga harta. Ibadat ni dia ada dua kategori, ibadah badan dan ibadat harta, dan kedua-duanya mesti ditunaikan. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Ada kalau ada soalan yang berkaitan tafsir mungkin boleh terus tanya sebelum kita masuk fiqh, ataupun ujung pun tak apa. Ujung lah Ustaz. Oh, baik. Muka surat 15 fiqh. Jadi kita sambung masih lagi dalam bab Kitabut Taharah, bab bersuci. Sebagaimana kita belajar tafsir untuk kita memastikan kefahaman terhadap isi kandungan Al-Quran itu betul, demikian pula fiqh adalah untuk kita dapat memastikan ataupun membetulkan ibadat kita dan juga muamalat kita sesama manusia. Bukannya sekadar ibadat yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi muamalat dengan manusia juga termasuk daripada benda yang kita mesti betulkan, kerana di akhirat nanti selain daripada kita akan ditanya tentang kita punya tanggungjawab kepada Allah, kita juga nanti kita akan disoal ataupun kita akan dibalas apa kita buat tak baik kat orang. Maksudnya kita kalau Ustaz, ya. Ustaz, betul kan kita akan disoal tentang tanggungjawab kita, iaitu hubungan kita bersama Allah, hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan alam. Ya. Maksudnya kita menyusahkan orang, jadi orang yang susah ke kita tu, kita kena minta maaf dengan dia. Kita kena minta ampun dengan dia. Bukan dengan Tuhan. Maksud kena kembalikan hak dia. Kalau kita buat tak baik kat binatang tu akan menuntut hak dia kat kita. Kita buat tak baik kat alam akan menuntut hak. Dan kalau kita buat tak baik kepada alam, kita merosakkan ekosistem, buat pembalakan yang menyebabkan pemanasan global. Ya lagi pula satu dunia marah kita sebenarnya. Lagi susah. Duit banyak. Banyak toke balak kan. Tapi merosakkan ekosistem. Jenuh berbilion manusia yang kesan. Bukan binatang yang kesan. Sebab Ustaz, sebab tu yang bila Ustaz ada sebut hari itu kan, seorang yang mengangkat batu ke ranting kayu halangan di jalan boleh masuk syurga. Sebab kalau kita kaji tengok benda tu kan Ustaz, kalau saya salah Ustaz tegur saya ya. Daripada situ dah menyelahkan 3 unsur tu, iaitu pertama, hubungan kita dengan alam. Jadi kita membersihkan alam. Kira ranting tu dia menghalang, dia mencemarkan alam. Kedua, bila kita angkat ranting tu,
kita akan melindungi orang lain daripada menghadapi musibah, mungkin terlangkar ranting tu kan, terlangkar batu tu kan, dia jatuh kan apa. Itu hubungan dengan manusia. Jadi bila kita buat dua-dua tu, dengan sendirinya kita telah memenuhi hubungan kita dengan Allah. Sebab tu bila buat benda yang kecil tu pun boleh masuk syurga. Betul ke Ustaz? Ya, ya. Betul. Apa saja yang kita buat sesama makhluk ni, dia adalah satu manifestasi, maksudnya kefahaman kita tentang konsep kasih sayang, konsep rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu kita nakkan rahim Allah, jadi kita buat baik rahim ke orang. Man la yarham la yurham. Konsep dia panggil konsep ataupun kaedah dia very simple. Siapa yang la yarham, siapa yang tak mengasihani, dia la yurham, dia tak dikasihani oleh Allah. Very simple. Maksudnya kenapa kita buat baik kat orang, kita nak apa? Maksudnya nak membuatkan orang tersenyum. Ialah kerana kita nak Allah sayang kita juga. Jadi kita pun rahim kat orang. Betul-betul lah tu. Tu contoh yang memang maksudnya yang Ajar Sana sebut tu. Memang contoh yang tepat. Dan kita pun dah hari tu masalah kita tak boleh buang air dekat jalan, tak boleh buang air dekat bawah pokok. Itu semua adalah konsep yang sama. Konsep kita tak nak panggil menyusahkan orang, buatkan orang melaknat kita. Nabi SAW sebut ittaqul la'anain. Takutlah kamu kepada dua benda yang dilaknat. Iaitulah kamu buang air di jalan. tempat orang lalu. Maksud dia bukan buang air je. Buang sampah. Kita panggil istilah menyirap tak tengok kalau orang buang tisu daripada luar tingkap kereta. Kita menyirap lah tengok orang buang puntung rokok daripada tingkap kereta. Semua tu benda yang buatkan orang panggil la'anain. Termasuk orang dia mengundang laknat orang. Walaupun dia tak sebut dengan mulut, apa mesti kita akan sebut juga apalah dia ni. Saya seorang je. Saya rasa macam kita berkongsi kot benda yang perasaan yang sama bila nampak benda tu berlaku depan mata. Okey. Oh, sama juga kalau tak setuju, boleh nyatakan pendapat masing-masing juga. Sebab itu bukanlah maksudnya direct daripada hadis, tapi dia adalah apa yang difaham daripada konteks hadis itu. Apa yang boleh kita ambil daripada konteks hadis. Okey. Hari ni kita masuk muka surat 15, mengusap kasut, bukan mengusap kasut ni. Mengusap khuf. Khuf ni khuf ni lebih tepat kalau kita terjemahkan stokin. Stokin. Cuma stokin yang bagaimana? Wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Mengusap ke atas bukan maksudnya khuf ketika wuduk dibenarkan dengan 3 syarat. Okey. Menyapu di atas khuf ni kita panggil, ada banyak ulama sebut dia adalah antara sunnah yang dipinggirkan. Minas sunanil mahjurah. Sunnah yang dipinggirkan. Siapa yang mungkin pernah duduk di negara yang ada iklim musim sejuk kan, winter, mungkin pernah praktis. Tapi kebanyakan kita jarang praktis. Saya pun dah lama praktis. Tapi penting. Khususnya kalau kita flight, kita naik kapal terbang dan kita melalui tempoh perjalanan yang melepasi waktu solat. Yang maksudnya tak nak kita kena solat atas kapal terbang, kemudian kita habis tak ada wuduk. Jadi sangat-sangat membantu, sangat-sangat memberikan keringanan bagi orang yang bermutafir untuk mempraktikkan sapuan ke atas khuf.
Okey, yang pertama, dengan 3 syarat, dia mesti memenuhi 3 syarat ini. Iaitulah ayyabtadi'a lubsuhuma ba'da kamalit taharah. Kasut ataupun kasut mula dipakai setelah sempurna taharah, iaitu bersuci. Maksud dia, kita bersuci macam biasa dahulu baru kita pakai khuf. Maksud dia, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inni adkhaltuhuma ala taharah, aku pakai dia dalam keadaan aku dah bersuci. Maksud dia, sebelum kita pakai khuf, sebelum kita pakai stokin yang boleh untuk kita sapu tu, kita mesti wuduk dengan sempurna dahulu. Maksudnya wuduk macam biasa dahulu, kemudian baru pakai. Faham Syarat ni mesti. Syarat ni adalah mesti. Maksudnya kita kena berwuduk macam biasa dahulu, kemudian baru pakai. Contohnya kita nak naik, kita nak travel, so kita pun ambil wuduk di rumah macam biasa, pakai stokin, khuf, kemudian kita pakai kasut, kita travel. Dalam keadaan kita dah berwuduk macam biasa sebelum kita pakai khuf. Okey, yang pertama. Yang kedua, ayyakuna satiraini li mahalli ghaslil fardi minal qadamin. Kasut hendaklah, bukan kasut, khuf haruslah menutupi ke bahagian kaki yang wajib dibasuh. Maksud dia tutup sehingga kawasan yang wajib dibasuh sampai buku lali. Sampai buku lali. Mesti melebihi buku lali. Sebab yang wajib sampai buku lali kan mesti tutup keseluruhan. Menutup keseluruhan. Dan yang ketiga, ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Khuf diperbuat daripada bahan yang tahan untuk berjalan. Maksudnya tahan untuk berjalan. Tak sesuai lah terjemahan, tapi tak apa. Maksud dia, kita boleh berjalan, maksudnya khuf itu boleh berada di kaki dengan sendiri. Bukannya kalau dia sendiri, dia tercabut. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk berada di kaki dan kita boleh berjalan dengan khuf tersebut tanpa dia meleret jatuh. Faham itu maksud dia. So stokin kan ada getah. Kalau khuf yang kulit tu dia ada, dia ada zip dia, so dia kedap lah, dia tak meleret jatuh walaupun kita tak pakai kasut ataupun selipar. Okey. Apakah jenis yang dimaksudkan dengan khuf pada nombor 3 ni? Maksud dia, kalau dalam maksudnya pendapat rasmi dalam mazhab Syafi'i, dia mestilah kita panggil apa? Kulit. Tetapi satu pandangan kedua dalam mazhab dan juga pendapat mazhab Hanbali, walaupun dia bukan kulit, dengan syarat dia tidak menampakkan dalam stokin kita pakai itu, maksud stokin yang tebal sehingga tidak nampak kulit kita. Dan yang kedua, kalau kita titiskan air itu tidak sampai ke kaki. Stokin tebal lah. Stokin tebal. Stokin yang agak tebal. Maksudnya bukan kita basuh memanglah. Kalau kita jirus dengan air, memanglah basah. Sampai ke kaki. Masam kan? Tak, maksudnya kalau air ni kita jatuhkan air ataupun kita sapu, kaki kita tak basah, memang tak basah. So maksudnya yang basah tu hanyalah permukaan stokin tersebut. Tak sampai kepada kaki. Jadi dia adalah termasuk dalam maksud khuf. Tetapi kalau tak yakin, memang menurut pendapat rasmi kena pakai yang kulit lah. Tapi cumanya kalau kita nampak, memang ramai sekarang ni yang praktik, khususnya orang Arab. Dan mereka ni bukannya banyak, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanbali. Tetapi memang ia adalah terpakai pada hari ini dan diguna pakai pandangan ini
di sisi ramai orang awam. Jadinya kalau kita nak travel, so itu sangat memudahkan sebab kat dalam flight susah nak basuh kaki. Kan? Singki kecil kan. Habis tu yang jadi apa yang pergi umrah naik naik flight ada jemaah umrah dalam tu memang tandas tu basah berkecah air kan. Dia angkat kaki dia masuk singki. Kan? Ustaz, Ya, ya. nak tanya. Maksudnya kita kena buka kasut Kita pakai kasut and then pakai stokin. Lepas tu kalau kita nak buat macam tu maksudnya kena buka kasut lah kan? Ya, buka kasut. Melainkan kalau kasut kita tu boot yang macam puas cukang tu. Bukanlah macam puas cukang tu. Tapi kasut yang menutup keseluruhan anggota kaki yang wajib dibasuh. Macam kasut askar. Itu tak payah cabut. Tapi kalau kita mana ada kasut kita biasa memang tak sampai pun tutup buku lali kan. Kasut orang perempuan adalah kalau yang tinggi kan ada sampai tutup kan. Yang tu boot lah, panggil boot kan? Boot. Yelah ankle boots kan. So macam tu tak payah buka. Maksud dia memang tutup keseluruhan kaki. Yang wajib dibasuh. Sampai atas buku lali lah dia panggil ankle boots. Okey. Boleh lah. Maksudnya dia mengambil sebagaimana kasut askar tentera tu kan. Jangan terkejut kalau ya sneakers tutup Kasut sport Ustaz. Kasut sport tak, dia yang penting dia mesti tutup keseluruhan kawasan yang wajib dibasuh. Kalau dia betul tutup sampai buku lali dan semua kawasan kita panggil yang wajib dibasuh tu dah tak nampak. Selagi melebihi ni lah. Maksudnya ketinggian kasut tu melebihi buku lali. Baru kita tak payah buka. Kalau kurang pada buku lali, kena buka. Macam tu. Ya, betul. Maksudnya selagi mana boleh dilihat. Tapi kalau kita pakai sneakers dengan stokin tebal, sneakers dengan stokin. Sneakers? Pakai stokin dengan sneakers. Buka sneakers stokin tu yang boleh disapu. Oh, ini kena buka jugalah. Yang maksud dia yang kasut yang boleh ialah kasut itu sendiri adalah menutup kawasan yang wajib dibasuh, so dia boleh untuk disapu. Tapi kalau kita pakai stokin tu tutup kawasan yang wajib dibasuh. Kemudian kita pakai kasut, tapi kasut tu tak tutup keseluruhan kawasan yang dibasuh, yang wajib dibasuh. Jadi kalau sneakers yang biasa tu memang kena buka lah kasut tu. So kita ada pakai stokin. Tapi kalau macam sport shoes yang kasut yang orang main basketball tu yang high on the ankle tu, itu boleh. Okey, betul. Okey. Okey, betul. Okey. Itu maksudnya. Kemudian saya nak cerita tadi kalau masa saya di Arab Saudi askar masuk masjid pakai kasut dia je. Masjid yang berkapet. Pakai kasut yang tu je. Okey. Seterusnya tempoh dia. Wa yamsahul muqimu yawman wa laylah. Orang yang bermukim iaitu menetap di rumahnya boleh mengusap kasut selama sehari dan semalam. Sehari dan semalam. Maksudnya 24 jam. 24 jam. Manakala orang yang bermusafir ala sata ayyam bilayalihinna boleh mengusap kasut selama, maksud khuf. Tukar kasut khuf. Selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Bila bermula?
bila bermula waqtidaul muddah, tempoh je bermula min hin yuhdithu ba'da lubsil khuffain. Tempohnya bermula ketika berhadas selepas memakai kedua-dua kasut. Maksud dia kita dah pakai. Kita dah berwuduk macam biasa, kemudian kita pakai khuf, kita pakai stokin tebal. Kemudian belum lagi bermula kiraan 3 hari ataupun sehari semalam tu. Belum bermula lagi. Bermula dia bila? Bermula dia ialah ketika mana kita start berhadas. Contoh kita ambil wuduk, nak pergi pejabat. Sekarang ni ramai juga saya dengar di kalangan pekerja staf wanita kan, leceh kan nak ni nak wuduk pakai khuf je. Ambil wuduk sebelum pergi kerja, contoh pukul 7 pagi. Kemudian pakai khuf. Kemudian pukul 9 barulah dia berhadas. Dia terkentut ke, dia buang air ke, sebagainya. Barulah start kira tempoh 1 hari 1 malam. Ataupun kalau musafir tu 3 hari 3 malam. Ketika itu start tempoh. Kiraan tempoh yang diharuskan untuk seseorang kekal menyapu ke atas khuf dia. Okey. Seterusnya, apa kita? Sekiranya ya saya setuju. Soalan. Dia 3 hari 3 malam kan Ustaz? Maksudnya kalau dia tidur ke apa pun semua, wuduk dia masih dikira ke macam mana tu? Maksudnya nanti kita akan jumpa lalu. Maksudnya dia selagi mana dia tidak cabut khuf dia. Kalau once dia cabut, maka tempoh kiraan itu batal. Kira semula. Dikira semula selepas dia buat balik. Dia ambil wuduk balik, dia pakai balik. Kemudian dia berhadas, baru mula balik. Maksudnya dia tidur tu tak membatalkan khuf dia tu lah, wuduk. Tak, jangan cabut saja. Jangan cabut saja, tidur dengan khuf tu lah. Tidur dengan khuf. Maksudnya kalau khuf tu kasut yang tinggi tu, tidur dengan kasut tu lah maksudnya. Maksudnya bukanlah, kalau kita nak cabut, boleh cabut, tapi kita nak start balik, kita kena wuduk macam biasa dulu, barulah boleh ambil balik hukum khuf tu. Ya, faham macam tu. Tapi biasa ni orang buat ni kalau ni nak travel, macam saya pun kalau naik kapal terbang biasa saya buat lah. Ke dia untuk negara yang musim sejuk Ustaz? Tak semesti. Dia bukan, tapi memang banyak orang pakai musim sejuk. Saya sendiri pun kurus macam ni kan, walaupun temperature tak sampai negatif, kadang-kadang tapi sejuk lah, bawah 5, kadang-kadang sampai kat 0. Memang tak tahan saya tak tahan. Saya memang setiap hari saya akan habis tempoh saya buat balik, pakai balik. Balik. Okey Ustaz, terima kasih. Okey. Ustaz nak tanya, yang hukum yang kita belajar ni, kalau kita terbatal wuduk, kita ambil wuduk balik tapi kita sapu kat luar kasut je yang kaki. Betul. Nanti kita belakang ni ada. Sekejap. Bukan wuduk tu tak batal, kita tidur, wuduk kita batal kan. Tapi kita ambil wuduk balik lah, cuma kita sapu kat luar kasut je lah. Ya betul. Betul. Maksudnya kalau kita pakai khuf tu bukan maksud kita tak batal wuduk. Kalau kita batal wuduk, tapi cuma tak perlu basuh kaki, sapu di atas khuf saja, tak perlu cabut. Apa kita panggil, ni antara panggil saya sebut awal tadi, di antara sunnah yang terpinggir. Sunnah yang terpinggir. Sekiranya orang yang mengusap khuf ketika bermukim, kemudian dia bermusafir, ataupun mengusap kasut khuf ketika bermusafir, kemudian dia bermukim,
dia perlu menyempurnakan tempoh sapuan untuk orang bermukim, iaitu sehari dan semalam. Maksud dia kalau kita panggil dalam keadaan kita belum start travel, kemudian kita sapu di rumah, kita pakai khuf di rumah, kan? Kemudian kita bermusafir. Ataupun kita bermusafir. Maksudnya kita bawa ke rumah. Kemudian baru kita keluar musafir, pergi ke LIA dan sebagainya kan. So oleh kerana kita tadi sapu khuf, kita mengambil hukum khuf bermula di rumah, so dia mengambil kira hukum orang yang tidak musafir. Dia boleh 1 hari 1 malam saja. Tetapi kalau dia dah keluar, dia dah keluar lah, dah mulakan perjalanan, kemudian di RNR baru buat hukum khuf itu, mengambil hukum khuf itu, maka ketika itu dia bolehlah 3 hari 3 malam. Ataupun dia ketika tempoh musafir, contohnya esok nak balik lah ni. Hari ni masih lagi dalam keadaan musafir, travel lagi. So kemudian dia ambil hukum khuf, dia pakai khuf, kemudian dia inilah sebagaimana orang yang memakai khuf. Dan once dia sampai rumah, so dia tak boleh lagi buat selama 3 hari 3 malam kerana dia mengambil hukum orang yang tidak bermusafir. So macam mana sekalipun dia kembali kepada keadaan asal, iaitulah dia tidak bermusafir. Faham Ke terbelit-belit? Okey. Macam solat musafir lah Ustaz kan? Macam solat jamak kasar, jamak. Solat maksudnya kalau kita dah sampai tak boleh dah jamak. Dah sampai tak boleh qasar dah. Kita travel, kemudian Solat biasa. Kemudian dah masuk waktu tapi kita tak solat. Dah masuk waktu kita tak solat, tengok dah sampai rumah. Tak boleh dah qasar kan. Kita kena sembahyang macam biasa. Macam itulah. Betul. Terima kasih. Okey. Cara sapuan dia tak sebut dalam ni. Cara sapuan dia ialah kita basahkan tangan, macam kita nak sapu rambut, basahkan tangan dan sapu di atas sahaja. Sapu di bahagian atas. Maksudnya sapu di bahagian atas. Bahagian bawah, dia menarik dia, kata ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu an. Beliau kata, kalaulah agama ini berdasarkan akal, yang patut dibasuh ialah bawah. Bawah ni yang macam lebih tercemar kan, bawah. Tetapi oleh kerana agama ini bukan berdasarkan akal, maka yang disapu itu atas. Kita ikut apa yang diajar oleh agama, bukannya mengikut apa yang kita sangka. Okey. Itu cara sapuan lah, maksudnya basahkan tangan dan sapu. Ustaz, Satu kali. kita nak buat khuf tu, kita kena niat dulu tak? Maksudnya kita nak buat, itulah macam kita travel, lepas tu kita niat, aku nak khuf, maksudnya aku nak maintain kita punya wuduk ni sekian-sekian lah. Kena ada niat tak macam tu? Maksud dia kalau masa kita ambil yelah, kita mestilah kena tahu yang kita nak menggunakan khuf itu untuk tujuan kita memakai itu untuk tujuan mengambil rukhsah khuf itu. Betul-betul. Memang kena kita maksudnya sedarlah niat tu, sedarlah kita tahu kita nak buat apa. Bukannya dah pakai stokin dah ni, tadi ambil wuduk, halang tu ambil hukum lah. Dia mesti betul lah sebagaimana ajar Batisha sebut tu. Maksudnya dia sedar yang dia nak mengambil keringanan rukhsah memakai khuf. Betul-betul. Okey. Seterusnya surat 16.
kita habiskan sikit ni khuf ni. Wa yabtulul mashu batal, maksudnya terbatal kita punya keringanan untuk menyapu ke atas khuf itu dengan 3 perkara. Iaitu yang pertama, kita tanggalkan dia. Maksud dia, kita dah ambil wuduk macam biasa, kemudian kita pakai, kemudian kita tanggalkan. So, terbatal hukum khuf itu, kita kena basuh macam biasa kaki kita. Begitu juga, kalau satu orang yang dia dah sapu ke atas khuf dia, kemudian sebelum solat dia tanggalkan. So kalau menurut mazhab Syafi'i ni batal. Kerana dia telah menanggalkan khuf dia. Cuma dia, ni seringan lah, ni kritikan di antara scholars. Dia kata tanggalkan tidak membatalkan sapuan. Sebab apa dia kata, alasan dia sama macam orang yang berwuduk, dia sapu dia punya rambut kan, kemudian dia botakkan rambut dia. Adakah batal wuduk dia? Batal tak wuduk dia? Sebab dia tak sapu. Syarat ataupun rukun wuduk tu sapu kepala. Kita tak sapu kepala sebab ada rambut. So kita sapu rambut, kemudian kita botakkan kepala, wuduk tu batal tak? Tak batal. Tak batal kan? So itu kritikan antara scholars lah terhadap cabut ni batal ke tak. So mereka kata tak batal lah, sebagaimana mesin rambut selepas ambil wuduk. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i batal lah, batal. Mudah dia kita stick saja pada pandangan mazhab ini, iaitu batal wuduk, batal sapuan ke atas khuf kalau kita cabut, kita tanggalkan khuf tersebut. Okay. So kalau kita dah tanggal, maksud kita kena wuduk macam biasa. Yang kedua, inqida'il muddah, tamatnya tempoh. Tamat tempoh masa. Maksudnya kalau yang orang yang bermukim, yang tidak bermusafir, 1 hari 1 malam, dah habis tempoh, walaupun masih lagi dalam keadaan bersih, maka telah tamat. Maksudnya dia kena cabut dan kena ambil wuduk macam biasa. Okey. Maksudnya, contohnya kita habis pukul satu suku habis tempoh. Azan Zuhur 1:30 contoh. Ataupun 1:20. Tapi kita punya tempoh habis 1 suku. Walaupun dalam keadaan kita ketika itu kita dalam keadaan bersuci, maka kerana telah tamatnya tempoh, maka kita kena cabut dan kita kena ambil wuduk macam biasa. Dan yang ketiga, ma yujibul ghusl, terjadi perkara yang mewajibkan mandi. Kalau dalam tempoh kita pakai khuf itu, kita wajib mandi, sama ada berjunub dan sebagainya, maka ketika itu memang kena cabut khuf dan kena mandi macam biasa. Maka terbatallah hukum khuf itu, dan kalau nak ambil rukhsah itu kena mula daripada awal semula. Wallahu ta'ala a'lam. Tak maaf terlebih sikit. Ada soalan fiqh dan tafsir? Belum kita tangguh. Ustaz, saya nak tanya pasal tafsir. Saya macam akak ada baca lah. Ikutilah agama Nabi Ibrahim, tapi tak tahu surah apa, ayat apa tak tahu. Dia kata ikutilah Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Tapi kenapa tak ikut Nabi Adam punya agama? Kenapa Allah mention Nabi Ibrahim? Ada tak ayat tu kan? Wattaba' millata Ibrahim hanifa. Saya tak boleh bagi jawapan yang tepat, tapi secara zahir dia kenapa? Kerana
dia adalah dakwah kepada golongan musyrikin Arab. So mereka ni beriman dengan agama milah Ibrahim. Bukan milah Ibrahim yang kat Malaysia ni. Dengan agama Ibrahim. So kalau kamu beriman dengan agama Ibrahim, berarti kamu beriman dengan aku. Dengan Islam. Itu maksudnya kerana mereka ini mengatakan mereka beriman dengan agama Nabi Ibrahim. Itu secara ni. Tapi nanti saya akan minggu depan insyaAllah saya cek dulu untuk dapatkan lebih tepat. Tapi itu adalah secara orang panggil apa, yang boleh nampak secara zahir lah. Secara zahir kenapa dikhususkan milah ikut itu agama Nabi Ibrahim. Dan satu lagi yang lebih nampak ialah kerana Nabi Adam dia tidak mempunyai umat. Dia tidak ada sejarah Nabi Adam AS ini dia menyebarkan dakwah sebagaimana Nabi yang lain. Sebab itulah ada khilaf Nabi Adam ni Rasul ke Nabi. Sebab kerana tidak ada kisah bagaimana dakwah Nabi Adam AS. Okay. Kalau tak ada, mungkin kita boleh tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.